Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita dalam slot Salam Seram episod yang ke-6. So hari ni dah ke video yang ke-6 dalam projek 30 hari 30 video aku lah. Jadi terima kasih, first kali terima kasih lah banyak-banyak kepada korang semua yang masih setia, masih sudi nak menonton video aku ni. Siapa yang tak setia tak payah cakap apa-apa sebab yang tak setia tu tak tengok pun. Alright, dan juga Alhamdulillah berjaya sampai ke video yang ke-6 untuk projek 30 hari 30 video aku ni lah. So, apakah kisah seram yang aku nak sampaikan pada hari ni? Okay, kisah seram pada hari ni dia bukan datang daripada seorang pengirim lah. Tadi masa aku tengah baca-baca balik apa yang pengirim-pengirim aku pernah bagi kan, pasal kisah seram diorang, tiba-tiba aku terjumpa satu cerita yang aku copy dan aku paste dalam aku punya Google Keep lah. Sebab aku suka baca cerita tu, tapi dah lama dah cerita tu pernah viral tau. Aku pun tak sure aku ambil daripada mana sebenarnya cerita tu. Dan disebabkan cerita tu bila baca memang macam agak scary juga, so that's why aku decide untuk share kisah seram ni kepada korang semua. So cerita ni memang bukan datang daripada pengirim aku, tapi aku pernah terbaca dekat mana, memang aku tak ingat, minta maaf banyak, aku tak ingat, aku tak tahu daripada page mana aku ambil. Tapi aku nak share dengan korang semua apakah kisah seram yang aku baca tu, dan cerita tu memang pernah viral. Okay, cerita ni sebenarnya mengisahkan tentang seorang perempuan kan. Dia tak bagi tahu nama dia. So aku bagi nama dia Shikin je lah kat sini mengisahkan tentang Shikin dan juga suami dia yang telah berpindah ke Petaling Jaya sebab suami dia dapat kerja baru kat Petaling Jaya, dan Shikin pun ikut sekali lah. Dan Shikin ni kalau ikut cerita tu macam suri rumah dan rumah yang dia sewa tu rupanya bukan rumah yang biasa-biasa Rumah dia memang ada sesuatu, dan memang berlakulah sesuatu yang buruk, yang tak elok kepada Shikin dan juga suami dia. So apa yang dah berlaku kepada Shikin dan suami dia? Tunggu. Okay, so Shikin dan suaminya telah berpindah ke sebuah rumah teres kalau tak silap aku. Kalau tengok dia punya cerita tu, dia pindah rumah teres lah. Okay, dan rumah teres dia ni terletak kat Petaling Jaya. Tapi dia ada sebut nama taman, tapi aku rasa tak payah sebut aku nama taman tu. Nanti kan orang duk assume rumah-rumah yang nak disewakan tu semua berhantu. Kesian pula tuan rumah tak dapat nak sewakan rumah. Okay, so rumah yang dia sewa tu dekat Petaling Jaya. So menurut Shikin ni, dia kata masa hari pertama dia masuk rumah tu, tak ada apa-apa yang pelik pun dia jumpa kat rumah tu. Tak ada. Shikin ni tak ada anak, dia dengan suami dia je. Cuma sesuatu yang pelik tak berlaku. Cuma Shikin jumpa benda pelik lah, di mana dekat dia punya master bedroom tu dia jumpa kain warna putih penuh dengan lumpur. Lepas tu ada rambut 2-3 helai lah kat kain tu. Dan Shikin dia pun macam bercakap dalam hati lah. Dia cakap, kain apa ni warna putih ada rambut? Tantah kain Kak Pon. Ni dia bukan cakap wakot tau, dia cakap dalam hati. Okay, fine, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan pada hari pertama tu memang Shikin kata tak ada apa yang jadi. Lepas tu hari kedua tu pun tak ada apa-apa yang jadi jugalah. Tapi masuk hari yang ketiga, hari bila suami Shikin ni dah start pergi kerja lah. So tinggallah Shikin berseorangan kat rumah ni. Okay, cerita yang aku nak sampaikan ni, dia macam dia punya kejadian tu macam dekat-dekat tau. Tak silap aku dia macam hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Lepas tu Shikin keluar daripada rumah tu lah. So aku nak cerita apa yang berlaku kepada Shikin ni secara berturutan. Kalau tengok gaya cerita dia memang macam berturutan lah. So hari yang ketiga, bila Shikin berseorangan dan suami dia keluar bekerja, Shikin pun pada masa tu duduk je kat bilik dia, kat master bedroom tu, dan dia pun main game lah dekat phone. Dia kata dia main game kat phone. Tengah dia main game kat phone waktu siang tiba-tiba Shikin terdengar orang mandi kat bilik air luar.
bukan kat bilik air yang dalam master bedroom tu, bilik air luar. Dan gaya dia mandi tu macam orang yang mandi style gelojoh lah, macam orang yang dah lambat nak pergi kerja. Kecebur. Bunyi gayung masuk dalam baldi, lepas tu mandi laju-laju tu. Jenis macam tu. Okey, nampak macam orang kata apa, kalau orang mandi kecebur ni memang kelakar kan. Tapi dia jadi tak kelakar sebab dalam rumah tu Shikin seorang. So siapa yang mandi kecebur tu? So Shikin dah cuak pada masa tu. Dan dia just orang kata apa, duduk terkaku je dalam bilik dia, sehinggalah bunyi kecebur tu hilang. Dan bila Shikin pergi kat bilik air tu, memang dia nampak lantai basah macam ada orang mandi. Tapi yang tak bestnya pula, beruh gigi dia apa semua kan, suami dia punya juga ada kat dalam lubang jamban. Dan atas lantai bilik air tu pula ada tahi. Tahi siapa pula kat situ weh? Suami dah pergi kerja, tahi siapa situ? So itulah permulaan Shikin dan suami dia bakal diganggu dengan lebih teruk. Dan keadaan tu menyebabkan Shikin pun bagi tahu kepada suami dia, WhatsApp suami dia tentang apa yang berlaku. Tapi suami dia kata bersabar kejap, tunggu dia balik, sambil-sambil tu baca-bacalah apa-apa ayat, dan jangan takut sangat suami dia cakap macam tu. Tapi tu suami pandai suami cakap kan, tak jadi kat diri sendiri tak apa kena kat isteri, kena kat si Shikin tu kesian Okay, fine tapi tak apalah, nak buat macam mana kan, suami kerja, cuti pun dah ambil lama sebab berpindah, so memang kena kerja kena pula baru dapat kerja kat situ. Jadi Shikin pun sabarlah menunggu pada hari ketiga tu sampailah suami dia balik. Sementara tunggu suami dia balik, memang tak ada apa-apa yang jadi hanya yang kecebur pagi tadi tu je lah. Okay, so bila suami dia dah balik, Shikin pun hidangkanlah nasi untuk suami dia. Nasi ni baru masak dan masih panas. Sekali masa suami dia nak makan, suami dia kata, nasi ni dah rasa basi, dan yang paling tak best, bau hancing. Tak best, bau hancing weh. Mana datang weh nasi bau masak tiba-tiba basi, lepas tu bau hancing. Kau faham kan bau hancing tu macam mana kan? Aku nak cerita ni pun jadi seram pula ni. Rasanya kena buat kelakar-kelakar sikit ni. Alright, so benda tu menyebabkan suami Shikin marah lah. Tapi dia tak marah lah kepada Shikin, dia marah disebabkan situasi yang berlaku tu. Dan benda tu menyebabkan bila dia marah, dia pun macam mengamuk dia pun bangun daripada kursi dia kan. Sekali tiba-tiba dia boleh dengar husband Shikin ni, dan juga Shikin dia boleh dengar orang mengilai dari dalam bilik. Mendengar suara orang mengilai dari dalam bilik. So husband Shikin ni pun cepat-cepatlah melaungkan azan. Dan tak bestnya, masa suami Shikin mengalunkan azan tu, benda yang dalam bilik tengah mengilai tu, dia tiru balik azan yang dilaungkan oleh suami Shikin tu. Dan dia laungkan azan tu sambil main-main sambil gelak-gelak. Memang boleh kata kau ajar juga ni. Kau main-main dengan azan. Orang azan elok-elok, tapi benda tu dia main-mainkan azan. So benda tu menyebabkan suami Shikin ni berasa marah Dan suami Shikin ni suara mengilai dan main-mainkan azan tu datang daripada sebuah bilik ni. Jadi suami Shikin ni pun cepat-cepat masuk dalam bilik tu. Dia macam tengah marah campur, memanglah takut juga kan. Tapi bila orang marah ni, dia jadi berani semacam dan dia masuk bilik tu memang tak ada apa-apa cuma ada bau hanyir dan bau busuk kat dalam bilik tu. Dan gangguan pun terhenti seketika pada hari ketiga tu. So Shikin dan suami dia pun masuk untuk tidur. Tapi dalam pukul 1-2 pagi macam tu, tiba-tiba pintu belakang rumah dia orang ni diketuk bertalu-talu. Pintu belakang bukan pintu depan. Diketuk bertalu-talu macam pintu tu nak dipecahkan. Kong 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 kong. Dan ketukan tu menyebabkan suami si Shikin ni terkejut sampai jatuh daripada katil.
So suami si Shikin ni macam bengang lah. Dia pun jerit daripada dalam bilik dia kan. Dia jerit macam suruh benda tu pergi dan jangan kacau lagi rumah dia ni. Alright. So bila suami Shikin dah jerit macam tu, dia orang berdua ni pun pasang lah macam ayat Quran dengan ayat kursi semua lah. Pasang audio benda tu untuk elakkan daripada kena kacau. Dan Alhamdulillah memang tak kena kacau pun. Tapi yang tak bestnya bila diorang bangun pada hari keempat tu, diorang dapati badan diorang ni penuh dengan kesan lebam. Alright, so masuk hari yang keempat kan, masa Shikin pada awalnya dia macam takut jugalah nak tinggal dekat rumah tu sorang-sorang lagi pada hari yang keempat kan. Tapi suami dia kata bawa bersabar, benda ni kita jangan takut. Kalau kita takut lagi benda tu suka kacau. Okey lah, tak apalah. Shikin pun ikutlah nasihat husband dia, suami dia kan. Jadi suami dia pun pergi kerja. Dan sepanjang hari tu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Yang pelik tak ada yang berlaku, yang menakutkan pun tak ada berlaku lah. Cumanya bila suami Shikin balik, pada masa tu lah suami Shikin tanya kat Shikin, tanya kat Shikin kan, sayang apa benda mantra yang saya hantar kat saya ni. Lepas tu Shikin pun macam pelik kan, mantra apa? Saya mana ada hantar apa-apa pun. Lepas tu suami dia cakap, cuba awak cek WhatsApp awak. Shikin pun cek WhatsApp dia, memang ada tertulis mantra tau. Bukan type ayat tunggang langgang perkataan huruf berterabur ke apa, tak ada. Tapi memang mantra. Shikin pun kata, bila masa dia type benda ni. Lepas tu dia cakap kat suami dia memang bukan dia type Lepas tu dua-dua pun macam tercengang lah juga kan. Takkanlah benda ni dah pandai main teknologi, pandai main WhatsApp ni. Tapi cerita ni macam mengesahkan bahawa benda-benda macam ni memang boleh main WhatsApp weh. So okey lah, tak apalah. Suami Shikin pun dengan Shikin juga macam okey, abaikanlah, tak apalah, tak ada apa kot. Alright. Dan pada hari keempat ni juga, masa dia orang dah tidur, tengah-tengah dia orang tidur, benda tu main kasar lagi. Tiba-tiba masa Shikin dengan suami tengah tidur, tiba-tiba dia orang terbau asap. Bau asap macam benda kena bakar tau. Bau asap. Bau apa ni? Bau asap lah. Sekali tengok-tengok, dompet suami dia kena bakar. Kad bank hangus, IC hangus, semua hangus. Lepas tu suami Shikin ni dia memang macam dah bengang gila dan juga tak tahan lah dengan apa yang telah berlaku ni. Dia pun kontak dia punya, ada kenal seorang ustaz ni, dia kontak seorang ustaz ni. So dia call ustaz ni dan dia husband Shikin minta ustaz ni datang lah rumah dia. Tapi ustaz tu cakap, minta maaf tak boleh datang sebab saya ada kat Kuantan ni. Tapi si suami Shikin tu pun cakap, ada kat Kuantan ke? Masa dia cakap macam tu, tiba-tiba kat luar bilik, suami Shikin dan juga Shikin boleh dengar ada benda bercakap, ada kat Kuantan ni hihihi, sambil gelak-gelak weh. Kau tak seram ke benda tu? Lepas tu suami Shikin pun cakap kat Ustaz dengar tak apa yang dia cakap? Ustaz dengar tak apa benda yang bercakap tu? Sebab benda tu memang kuat sampai Ustaz tu, soal benda tu bercakap memang kuat sampai Ustaz tu pun boleh dengar. So Ustaz tu pun dia macam baca sesuatu dulu. Lepas tu dia cakap dekat suami Shikin, okey, awak pergi azan dekat setiap penjuru bilik yang tengah awak duduk sekarang ni. Lepas tu suami Shikin pun azan lah penjuru bilik. Dan masa azan tu, bila dah azan lah semua tu, bukan masa azan tu, bila dah azan semua benda tu, dia orang pun dapat tidur dengan lena. Cuma yang tak bestnya, ni dah masuk hari yang ke-apa? Hari ke-5 lah. Yang tak bestnya masa bangun pagi tu, tengok-tengok Shikin dalam bilik air. Suami dia memang stay atas katil, tapi Shikin kat dalam bilik air. Masa tu memang dia orang cuak gila. Masa tu memang dia kata, okey, ini tak boleh jadi ni. Ini memang kita kena keluar daripada rumah ni. So sebelum nak keluar rumah ni, suami Shikin pun ajak Shikin keluar untuk pergi beli sarapan dulu sebelum dia orang decide untuk terus keluar daripada rumah tu. Dan dia orang pun pergilah beli sarapan, balik rumah, tengok-tengok kat depan rumah ada 2 ekor burung gagak, memang macam tengah menanti kehadiran diorang lah. Dan bila diorang masuk je dalam rumah tu, tengok-tengok ada tahi atas meja makan.
Oi, gila lah cerita ni. Ini memang gangguan bertalu-talu berderet-deret kena, setiap hari kena. Baru masuk rumah tu kan, setiap hari kena. Aku tak boleh bayangkan macam mana perasaan orang yang sebenar mengalami benda ni. Gila betul lah. Okey, kita sambung balik. Ini ini aku tengah macam membayangkan apalah perasaan orang tu kan. Okey, kita sambung balik cerita tu. So bila dah nampak tahi atas meja makan tu, suami dia kata okey, ini memang tak boleh buat main ni, jom kita keluar daripada rumah ni. So diorang pun kemas-kemas barang dulu, kemas pakaian apa semua sebab nak keluar daripada rumah tu kan. Yang suami Syikin pula bila dah habis kemas tu, dia cakap kat Syikin okey, dia nak pergi buang air besar dulu. So Syikin masih terus mengemas lah. Masa Syikin tengah mengemas tu, tiba-tiba Syikin dengar macam ada orang tengah masak kat dapur. Oi, benda ni main kasar gila. Masa suami dia tengah ada pun dia boleh buat kacau. Dan okay, dia orang nak keluar ni waktu pagi tau, waktu siang tau. So Syikin dengar orang masak kat dapur, ketang ketung. Dan Syikin pun pergilah mengintai kat dapur. Bila dia mengintai kat dapur, dia nampak orang, benda lah macam orang pakai kain putih berlumpur yang pernah dia buang dulu tu. Dia ingat kain putih tu, cuma benda yang dia nampak tu berambut panjang. Tak menampakkan muka, memang tak menampakkan muka. Cuma benda tu sekarang macam tengah menghadap ke arah Syikin lah. Syikin masa nampak benda tu, tak payah cakap lutut lemah, kaki semua lemah, macam tak boleh nak berdiri. Nak bercakap, nak menjerit panggil suami dia pun memang tak boleh. Dan lepas tu si Syikin pengsan lah. Dan kemudian bila dia sedar tu, tengok Syikin dah ada dekat pusat rawatan Islam lah, untuk memulihkan semula dia punya semangat. Dan sejak daripada kejadian yang terakhir tu, Syikin dan suami dia memang berpindah rumah lah. Masih lagi dalam Petaling Jaya, tapi pindah ke taman lain lah. Dan masa dia masuk rumah baru tu, rumah baru ni alhamdulillah dia kata okey. Tapi masa awal-awal masuk tu, dia kata dia nampak kain yang sama yang dia pernah nampak kat rumah lama dia dulu tu. Tapi gangguan tak ada. Gangguan memang tak ada. Cuma itu je benda pelik yang dia nampak kat rumah baru tu, tapi gangguan lain tak ada. So itulah dia kisah yang berlaku kepada Syikin tentang gangguan yang dialami di rumah sewa dia. Tak tahu nak cakap lah, tapi banyak gila lah kejadian seram yang berlaku kat Syikin bila dia masuk rumah sewa tu. Dan Syikin ada juga cakap dia pernah kontak tuan rumah, kenapa rumah ni berpuaka, berhantu kan. Tapi tuan rumah tu kata itu masalah peribadi penyewa lah. Gila apa masalah peribadi penyewa, entah memang rumah tu dah berhantu kan. Sebab tu lah aku tak nak bagi tahu rumah tu kat taman mana. Aku cuma boleh cakap kat Petaling Jaya lah. Kan aku bagi tahu taman mana kan, kalau korang jumpa cerita tu korang jumpa lah. Tapi kalau bagi tahu kat sini kan, kalau korang tahu ataupun orang lain tahu kan, orang tak duduk pula kat taman tu. Okay, so apa-apa pun mungkin lah kita ni nak menyewa sebuah rumah tu, memang kita kena, bukan saja kita nak kena ambil kira kos sewa semua dan sebagainya, tapi benda-benda macam ni pun kita kena ambil kira jugalah. Dan kita kena buat persiapan. Yalah, sebab bila kita dah kena kacau, kita tak tahan, kita dah berhabis duit nak masuk rumah baru kan, sekali tiba nak kena keluar rumah balik, memang dia jadi tak best lah. Tapi apa-apa pun aku rasa cerita si Syikin ni memang scary lah. Sampai aku nak buat kelakar pun tak boleh, sebab aku pun rasa scary dah ni. Dan cerita kali ni aku rasa macam agak panjang jugalah. Minta maaf lah sebab terpaksa tengok panjang-panjang ni. Alright, so terima kasih kepada semua yang setia menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam episod ke-7 slot Salam Seram. Assalamualaikum.